Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Baik, pada kesempatan ini 13 Disember 2023, saya ingin memberikan ulasan berkaitan dengan dua artikel susulan yang ditulis oleh Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS yang juga Ahli Parlimen Marang. Pada beberapa siri video yang sebelum daripada ini, saya memberikan komentar terhadap satu artikel beliau yang memberikan satu konotasi perkataan munafik kepada pihak yang lain dan meletakkan sama rata di antara munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran dan merujuk kepada munafik di Madinah dan juga Israel dan juga Pakatan Harapan yang merujuk pada kerajaan perpaduan pada hari ini. Untuk berbeza pandangan itu biasa-biasa sahaja. Bahkan beliau memainkan peranan sebagai pembangkang antara seorang ahli politik, ahli parlimen yang senior di Dewan Rakyat. Namun untuk menggunakan dan memberikan gelaran kepada orang lain dengan munafik, saya teringat kepada hadis Nabi SAW yang melarang panggilan kafir dan juga munafik itu. Adalah hadis yang sahih muttafaq alaihi, kata Nabi SAW, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallah wa laysa kadzalika illa har alaihi." Tidak ada seorang lelaki yang memanggil pihak lain dengan kufur ataupun dengan musuh Allah, melainkan panggilan itu, gelaran itu akan kembali, har ay raja, kembali kepada dirinya semula. Bermaksud sekiranya tuduhan itu tidak melekat, tidak benar-benar berlaku kepada orang yang dituduh, maka pihak yang menuduh itu akan dikembalikan tuduhan tersebut. Baik, itu adalah artikel beliau yang lalu. Namun semalam 12 Disember dan juga hari ini, ada pada bilangan 104 dan bilangan 105, Presiden PAS menulis tentang Islam menentang sekularisme. Dan artikel beliau hari ini 13 Disember, golongan munafik berada di mana-mana dan berada pada sepanjang zaman. Baik, pertama, pada artikel yang lepas ataupun semalam, iaitu Islam menentang sekularisme, Presiden PAS menyebutkan tentang sekularisme. Kalau dengan maksud sekularisme itu ingin sama sekali memisahkan, ingin tidak ada keterikatan, kesambungan, kesinambungan antara amalan politik, ekonomi, sosial dengan Islam, saya tentang. Dan semua di kalangan mereka yang berada dalam pengajian Islam, asatizah akan menentangnya. Namun, apabila perkataan itu tidak diberikan pendetilan apa yang dimaksudkan dengan sekularisme, beliau menyebutkan antara salah satunya adalah amalan sekularisme di dalam ekonomi yang bertuhan memuja kebendaan. Sudah tentu ia merujuk kepada polisi-polisi kenegaraan, polisi-polisi ekonomi, keuangan yang dianggap sebagai sekular. Dan kita juga tahu, saya juga fikir dan yakin insya-Allah 100%, yang berhormat Tan Sri Presiden PAS mengetahui tentang bagaimana kaedah yang masyhur dalam usulul fiqh, al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Menghukum sesuatu itu perlulah mendapat gambaran jelas apa yang ingin dimaksudkan daripada perkara-perkara yang cabang itu tadi. Apa dia polisi yang dimaksudkan itu adalah sekular, bertuhankan kebendaan. Yang nanti kita boleh lanjutkan dengan perbincangan. Bahkan ia mungkin boleh menjadi satu masukan untuk diubah, untuk tidak yang dimaksudkan dengan sekular itu. Namun untuk membaling, dan ini modus operandi yang biasa, baling kepada awam dan menyatakan ini sekular, ini sekular. Yang mana pendetailannya? Yang mana satu polisinya? Atau yang berhormat Tan Sri hanya akan berpada untuk melakukan provokasi itu dan tidak berani untuk menunjukkan di mana perkara itu secara tepat adalah sekular. Benar, fatwa-fatwa, beliau membawa fatwa-fatwa ulama moden, tokoh-tokoh yang hebat disebutkan dalam artikel tersebut. Ya, tetapi di mana sekularisme yang disebutkan dalam perlembagaan? Beliau menetapkan supaya agama itu perlu dikembalikan. Islam itu perlu dikembalikan seperti yang diperuntukkan di dalam perlembagaan. Islam dalam erti kata sebenar, di mana yang mana amalan agama itu disekularkan. Sebab kalau berdasarkan amalan sekular, dan beliau membawa contoh daripada Turki iaitu Kemal Atatürk. Kalau itu dimaksudkan,
Sekular, sebuah negara sekular itu tidak mungkin akan mempunyai badan agamanya, peruntukan khas daripada duit pembayar cukai kepada urusan-urusan agama. Itu sendiri telah memberikan satu indikasi. Benar, ada pengamalan. Saya sendiri juga kritik. Ada juga pentadbiran pengurusan agama itu yang perlu untuk diperbaiki, yang perlu untuk ditegur, yang perlu untuk dikritik. Ya, itu bukan bermaksud ia sudah sekali ditanggalkan keislamannya. Itu bukan bermaksud ia perlu dinafikan keislamannya. Tidak. Berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kita semua tahu siapa yang dalam pengajian Islam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, jangan disebabkan kebencian kamu pada satu kaum. Kamu tidak berlaku adil, adillah. Dan perkara yang disebutkan tadi sama dalam perlembagaannya, dalam penafsiran agamanya itu jugalah yang berlaku pada 33 bulan. Kalian, Presiden PAS itu dan partinya beralam kerajaan, tidak juga diubah. Tidak berlaku sebarang perubahan. Maka adakah tuduhan sekular yang membawa kepada terbatalnya akidah, terbatalnya syahadah itu juga kembali kepada mereka yang berada dalam kabinet 33 bulan sebelum PRU15? Seterusnya pada artikel bilangan 105, golongan munafik berada di mana-mana sepanjang zaman dan beliau meminta supaya pihak yang mungkin tidak bersetuju dengan artikel beliau, artikel bilangan 103 mungkin, berkaitan dengan munafik itu dan menyamakan antara Israel dan juga Pakatan Harapan untuk bermuhasabah. Persoalan dia, kenapa Tan Sri dan juga kumpulan Tan Sri tidak mengambil nasihat yang sama untuk bermuhasabah, berhenti daripada memanggil orang lain? Saya sebutkan di peringkat awal tadi, berkaitan dengan ingatan supaya jangan memberikan gelaran-gelaran kufur, munafik dan musuh Allah itu dengan mudah-mudah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dan sebab itu jangan untuk menggunakan ayat Al-Quran dan menghukum itu dengan keadaan yang samar-samar. Dan janganlah kita tidak berani untuk mendetailkan, menyatakan, oh yang ini, polisi A sekular, polisi B kufur. Bagi tahu apa dia, namakan. Supaya ba'idan anad dhununi wat tawaqqu'at. Supaya dapat menjauhi daripada sangkaan-sangkaan, tekaan-tekaan. Sehingga bila ditanyakan kepada kalian nanti kata, apa? Carilah sendiri, fahamlah sendiri. Yang buat tuduhan itu kalian. Buat tuduhan itu kalian. Dalam kaedah usul fiqh pun sebut bahawa untuk membawa kepada yang mendakwa itu bukti. Al-burhan ala man yadda'i. Bukti itu pada siapa yang menuduh? Kalian yang menuduh. Maka dibawakanlah supaya ia boleh diperbaiki. Takkanlah jawapan untuk diperbaiki itu kalian mesti menjadi kerajaan, sedangkan nombor ataupun jumlahnya itu tidak cukup. Baik, maka di sinilah apabila digelar orang lain munafik, apabila digelar orang lain mungkin membawa kepada kekufuran, kenapa tidak muhasabah itu juga kepada kalian? Benar, saya tidak nafikan. Semua pihak saya, pihak Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional PAS, semua perlu untuk bermuhasabah. Menilai kembali kadang-kadang kesilapan kita. Itu tanggungjawab kita. Namun kalau menggunakan dalil secara sepihak, kalian sahaja mesti betul, orang lain mesti salah, dan kemudian memaksa orang lain bermuhasabah, dan menyatakan bahawa munafik itu berada pada setiap zaman dan di mana-mana sahaja. Begitu juga Khawarij, Tuan Presiden. Tuan Presiden PAS, kalau katakan munafik itu benar ada pada sepanjang zaman dan sepanjang tempat, maka kita boleh katakan juga Khawarij juga ada pada sepanjang zaman. Since daripada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sehingga membawa kepada pembunuhan Sayyidina Ali, sehinggalah kepada hari ini. Perangai dan tabiat itu dalam kafir mengkafir orang, menilai keimanan orang di atas perkara-perkara yang diperselisihkan, itu perangai Khawarij. Dan saya mohon ia tidak ada pada Tan Sri, tidak ada juga pada parti Tan Sri, tidak ada juga pada kerajaan perpaduan ini, pada siapa pun di Malaysia. Kerana politik yang perlu untuk dikehadapankan itu adalah beradu gagasan. Perlawan polisi yang mana terbaik untuk kepentingan negara dan juga kemaslahatan umat dan juga kebaikan agama, memartabat dan mendaulatkan Islam. Bukan dengan cara melabel, menggunakan perkataan munafik, perkataan kafir, perkataan musuh Allah. Itu komen saya yang ringkas insya-Allah. Wallahu alam, jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.